Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi Jumaat yang mulia ini, pada hari yang ke-16 dalam bulan Syakban. Mudah-mudahan menjelang 2 minggu lagi Ramadan Al-Mubarak, biiznillah, insya-Allah kita dipanjangkan usia, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan di dalam Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua sahabat yang menonton pada pagi ini, yang menyinggah sebentar pada pagi Jumaat. Salam Jumaat Sayyidul Ayyam. Terima kasih pada semua yang memberikan sokongan. Langkapi sejahtera adik Kocil, Rahman Rajab, Syahrudin Nayan, Hairi Tasha. Ada di Medan lagi ke Hairi? Jah Kalsum, Dina Talib, Faizul. Apa khabar Faizul? Macam mana bisnes? Ni toke santan ni, kulim. Kak Noraini alias Kuantan clear, alhamdulillah. Baik, terima kasih pada semua yang komen, pada semua yang menyokong. Teruskan share, teruskan berkongsi, teruskan memberi komen yang memberikan semangat dan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa pada pagi ini, insya-Allah saya akan sambung. Selamat datang juga Kak Nirma Nasir daripada Singapura lah. Ini orang-orang kuat Singapura yang selalu mengikuti kuliah-kuliah kita, insya-Allah. Terima kasih atas sokongan semua. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian,
Pagi ni macam biasa kita ambil keberkatan pagi Jumaat. Bang Yop Waalaikumsalam. Bang Yop Muhammad Termizi ni sepupu saya sebenarnya. Bang Yop jangan macam-macam lah. Tengok aja. Maria Muhammad, terima kasih banyak. Langkapi, ini bukan jersey Selangor ni. Ini Malaysia, Harimau Melaya. Ambil semangat sikit, lama dah tak tengok bola ni kan. Okey kot no, pakai t-shirt ni. Tukar-tukar selera. Malam tadi forum tiga beradik pakai jubah hijau. Kebetulan semua tiga beradik saya dengan abang-abang pun pakai jubah hijau kan. Macam janji-janji, tapi tak janji pun kan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Farhan, sahabat sepengajian Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baru. Apa tu, Zaujah sihat no? Zaujah classmate tu yang tak tahan. Jodoh dah, alhamdulillah. Okey, saya teruskan komen. Saya akan sambung perbahasan dan perbincangan kita dalam tafsiran surah As-Sajadah. Ya, surah As-Sajadah. Semalam kita dah habis ayat 12. Ya, jadi hari ini insya-Allah biiznillah kita akan sambung mulai dengan ayat yang 13. Bukan, 13 dah sudah semalam, hari ini 14. Surah As-Sajadah ayat yang ke-14 insya-Allah. Okey, ayat 14. Herman Bakhtiar, saya punya sepupu Herman. Herman Bakhtiar ni pun sepupu tapi saudara jugalah. Insya-Allah. Terima kasih Man. Mama Roza Terengganu, terima kasih. Okey semua insya-Allah. Baik, ayat 14. Ayat yang ke-14 surah As-Sajadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum haza. Inna nasinakum wadzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ayat 14 surah As-Sajadah, surah nombor 32. Ayat 14. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu maka rasakanlah azab, seksa, kerana kamu melupakan pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya kami pun tidak menghiraukan lagi keselamatan kamu, dan dengan demikian rasailah azab yang kekal dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Wal-iyazubillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mama Azam, saya tunggu sampai pukul 11 tak dapat lihat forum. Forum malam tadi ni sebenarnya kita buat dekat page Geng Ustaz kan. Saya ada beritahu dah. Dalam audio kuliah ni memang tak ada. Kita tak masukkan link. Yang ada dalam page Geng Ustaz, Cinta Kat Ulama, ataupun kalau nak tengok balik selepas ini boleh pergi dekat saya punya Facebook Rahim Nasir. Rahim Nasir, dekat dalam tu ada. Dalam tu ada. Minta maaf lah Abang Azam, mungkin miscommunication tu. Syahrudin, Ustaz di mana? Saya ada di rumah, di Saujana Utama Sungai Buloh. Baik, ayat 14 surah As-Sajadah. Baik, ayat ini Allah kata fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Allah kata, dan sekarang rasakanlah azab.
rasakanlah azab di atas perbuatan yang kamu dah buat di dunia dulu pada hari yang kamu lupakan pada hari ini. Maksudnya apa? Masa hidup di atas dunia ni, ada di kalangan manusia-manusia yang dia hidup tapi dia lupa di sana ada akhirat. Dia hidup tapi di sana dia lupa adanya hari perhitungan, adanya hari pembalasan, adanya syurga neraka, adanya apa yang disebut sebagai yaumul hisab, hari yang Allah nak balas balik. Dia lupa. Tahu-tahu hidup gedebak-gedebuk, gedebak-gedebuk tu maksud dia inilah buat kelang kabut, melawan, degil kan. Tahu-tahu pap mati. Oh, jangan main-main sahabat sekalian. Mati ni jangan buat main. Kan? Bila dia datang, saya selalu sebut dah, bila datang je malaikat maut, mati, tutup fail, tutup buku, habis. Tak boleh buat apa dah. Allahu Akbar. Tak boleh buat apa dah sahabat sekalian. Saya sebut dah banyak kali, kita ni boleh dengar kuliah, saya boleh berkuliah lagi pagi Jumaat yang mulia ni. Sebab apa? Sebab masih hidup. Tuan-tuan bayang, mak ayah kita, mertua kita, adik-beradik kita, jiran kita, saudara mara kita, ada yang dah meninggal dunia, tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Tak boleh buat apa dah. Allahu Akbar. Sebab itu ialah syukur sangat-sangat kan, pentingnya kita untuk mengaji, untuk kuliah, untuk dengar tazkirah, khususnya dalam suasana yang ada ni. Dalam PKP yang dengar khabarnya hari ni akan diumumkan, wallahu alam, mungkin ada kot petang ni ke lepas Jumaat tak ada kan. Jumaat ada tapi solat Jumaatnya tak ada. Dengar-dengarnya hari ni PM akan umum sesuatu lah. Walaupun kita dah dengar dah daripada ketua polis mana entah semalam pun ada viral juga kan, keluar dalam Isra Awani, kemungkinan akan ditambah lagi lah PKP ni. Jadi dalam suasana yang ada ni, maknanya kita muhasabah diri, kita ambil peluang untuk kuliah, untuk tazkirah, untuk benda-benda ilmu lah. Sebab kita nak mati lah tuan-tuan, sahabat sekalian kan. Jangan kita menyesal di akhirat. Kita dah baca ayat 12 sebelum ni, ayat 12 surah As-Sajdah. Itu ayat yang dilafazkan oleh orang yang sangat menyesal bila dia dah mati, bangkit dari kubur, pergi padang mahsyar, habis menyesal. Masa itu tak ada apa dah kan. Padang mahsyar kita nak buat apa dah? Nak sedekah, nak bagi siapa? Nak semayang, tak ada semayang dah. Nak dengar kuliah, penceramah apa huru-hara juga kan. Ustaz-ustaz pun dah ke mana hala masa tu. Jadi sebab tu saya kata, dunia inilah ruang yang sangat terbaik untuk kita mengaji. Oh, tambah pula tuan-tuan, saya tengok tadi, insya-Allah saya ada ternampak tadi sebelum saya start live tadi pukul 12. Tuan-tuan kena tunggu ni. Saya punya habis dalam 11.30, 11.40 macam tu, sekejap lagi. Lepas tu tuan-tuan rehat setengah jam. Tolong ajar pula kan. Dah lah, rehatlah sekejap dah. Lepas tu pukul 12 saya ada terbaca tadi, insya-Allah, ke kanda saya Ustaz Salihuddin Nasir. Abang saya lah, Ustaz Salihuddin Nasir. Dia akan buat live pukul 12. Tajuk dia saya terbaca tadi, Tazkirah Jumaat. Comel lah. Habis saya, adiknya, adik dia, lepas tu sambung ke abang pukul 12 hari. Saya ada terbaca tadi. Dan saya tengok tu, saya kata tadi musim PKP ni kan, tadi pun masa saya nak live, saya nampak Ustaz Halimudin pun ada buat live. Pagi tadi Ustaz Farhan, Presiden geng Ustaz punya NGO, view sampai masa live tu saya tengok lepas subuh tadi 600 lebih, dekat 700 yang tengok live kan. Memang seronok lah, ramai ustaz-ustaz. Pagi tadi pun saya dapat satu
WhatsApp daripada anak murid juga. Dia tanya, ustaz, sekarang ni musim PKP ni ramai ustaz buat live. Lepas tu dia tanya saya, dia kata, macam mana ustaz, ada kawan saya daripada Shah Alam, dia nak buat live dengan ustaz, maknanya dia nak suruh saya ceramah live lah. Lepas tu dia tanya saya macam mana nak arrange, lepas tu bayaran dia berapa. Aduh tuan-tuan, saya kata macam ni lah, nak arrange tu senang aja, saya buat live daripada rumah aja kan. Cuma beritahulah sehari dua sebelum, kita bolehlah prepare apa yang patut. Lepas tu saya kata bab bayaran ni yang payah nak jawab kan, susah nak jawab bab bayaran ni. Saya dah 20 tahun ceramah, memang tak pernah lagi lah orang kata letakkan berapa sejam 1,000 tak pernah lah kan. Pada saya, orang nak bagi berapa kita ambil lah. Lepas tu saya kata ke sahabat tu, bayaran ni ikut lah berapa dia nak bagilah kan. Itu je lah. Jadi maksud saya tadi dalam ruang yang ada ni, ada juga dah jamaah atau AJK surau masjid yang dah mula nak mengorak langkah ke arah itu kan. Maknanya nak live juga, pinjam usul ustaz yang ada banyak free masa, itu yang terbaik. Satu lagi sahabat, pukul 2:30. Yang ni best. Pukul 2:30. Ingat tu, 2:30. Ada satu sembang santai antara dua selebriti muslimat yang sangat hebat di Malaysia ni. Kena dengar tu. Iaitu Al-Fadilah Ustazah Asma' Harun. Kenal kan? Ustazah Asma' Harun ni dalam audio kuliah ni memang top lah. Pukul 2:30 nanti Ustazah Asma' Harun akan bual bicara sembang santai dengan Datuk Siti Nurhaliza. Kenal kan? Saya kenal Datuk Siti Nurhaliza, dia je tak kenal saya. Itu masalah dia. Aduh, itu 2:30 kan. 2:30 nanti jangan lupa, Datuk Siti Nurhaliza dengan Ustazah Asma' Harun, live-nya di Facebook Ustazah Asma' Harun. Nanti carilah dalam Facebook tu Ustazah Asma' Harun. 2:30 InsyaAllah, kalau line clear semua cantik, Allah izin on. Pukul 12 audio kuliah ke kanda saya, Ustaz Salahuddin Nasir, insyaAllah. Tak, kita share biar musim PKP ni muntah dengan ceramah kan. Jangan muntah untuk ke darah makan aja. Itu pun makan-makan jugalah kan, tapi ilmu kena cari. Terima kasih Sweety Pinggu, tolong masukkan maksud ayat 14 kan. Cuba cari ayat 15, tengok, tembak masuk dalam ni sekali kan. Kalau sempat kan kita baca. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itu ingat, dunia ni tempat transit yang kita mesti siapkan segala-galanya. Kita tak nak masuk ayat-ayat Allah yang lain, ayat-ayat yang menggambarkan manusia akan menyesal. Dan masalahnya menyesalnya pula pada hari mahsyar, hari akhirat, hari selepas mati, hari yang tak ada guna satu sen pun kita nak menyesal pada masa itu. Tak ada guna kan. Waktu saya kata, saya selalu buat kuliah lah bila orang jemput, dia minta tajuk kan. Saya suka buat tajuk akhirat no U-turn. Kan, akhirat no U-turn. Akhirat no U-turn. Akhirat tak ada U-turn. Minta maaf tuan, pagi-pagi sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirat tidak ada U-turn. Tak boleh patah balik. Nak patah balik atas dunia, nak menyesal, nak bertaubat, nak minta ampun, nak merayu, nak apa sekalipun, cerita dia atas dunia.
Ingat tak semalam saya ada cerita satu kisah anak murid kan, yang bawa basmara tu, ingat lah 30 tahun lebih bawa basmara, akhirnya sepanjang 2-30 tahun tu tak semayang, akhirnya dengar kaset kuliah dan insaf bertaubat, hari ni 5 waktu di surau masjid. Banyak cerita lah. Kalau kita nak cerita orang-orang yang dah bertaubat atas dunia, alhamdulillah saya pun dah jumpa ramai kan, orang-orang yang dulu gelong, dulunya entah ke mana hala, tapi Allah izinkan, Allah tarik dia balik sebelum dia meninggal dunia. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu Allah kata, orang yang lupakan akhirat, kami akan azab dia. Dan saya dah sebut sebelum ini, bila kata azab, ini benda yang jangan buat main-main. Bila kata azab, ini benda yang manusia tak akan mampu menanggungnya. Tak akan mampu. Ibu-ibu bayang, sahabat, pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia duduk atas tanah macam ni, dengan sahabat atas pasir kan, duduk sembang di Madinah saya rasa Madinah Mekah macam tu lah. Jadi tengah duduk ni, tiba-tiba berbunyi tau, satu macam gedebung, bunyi yang sangat kuat, bunyi yang menggegarkan bumi Madinah pada masa itu. Lalu sahabat pun terkejut, masing-masing tengok aku engkau. Lalu mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sambil-sambil menonton, sambil-sambil bubuh komen, Sufyan nampak dah tukar profile picture. Ya betul, hari ni tak puasa dah. 4 hari straight puasa dah. Tahniah lah siapa yang puasa 4 hari. Saya pun alhamdulillah lah, gagah-gagah dengan orang rumah, anak semua kan. Kita hurung 4 hari puasa. Hari ni siap lah kita balas dendam. Kita terkedarah balik hari ni lah. Okey, baik. Sambung kita punya cerita tadi tu. Baik, apa ceritanya tadi? Ceritanya ialah tentang azab. Betul lah cerita azab. Saya berhenti kat mana tadi? Allah, lupa pula. Kat mana saya nak sambung? Lupa. Serius lupa. Kat mana tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa lah tuan-tuan. Neraka. Batu. Tuan-tuan lambat lah. Kan? Tuan-tuan melupa apa? Tak. Tengah duduk di Madinah, tiba-tiba bunyi gedebung, bunyi yang menggegarkan Madinah Al-Munawwarah. Baik, lalu sahabat pandang aku engkau, lalu mereka tanya pada Nabi. Dia tak tanya, mereka terpinga-pinga tak, tengok, lepas tu macam muka blur macam tu kan. Lalu Nabi yang tanya. Nabi tanya pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku sekalian. Terima kasih Zainal Osman daripada Singapura. Alhamdulillah, ramai kawan-kawan Singapura kita. Baik, apa tadi? Nabi tanya sahabat, tahukah kamu, kata Nabi, wahai sahabatku sekalian, bunyi apakah itu? Nabi tanya sahabat, tahu tak bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Lalu sahabat jawab dengan sangat tertib, sangat merendah diri. Sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Tuan-tuan, ibu-ibu, ini dia panggil akhlak para sahabat. Akhlak para sahabat. Walaupun mungkin dia tahu ke, atau memang betul dia tak tahu, wa imma diorang tahu pun, diorang akan jawab Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Itu adab, itu akhlak mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab dan akhlak. Jadi sebab itulah
Bila mereka jawab, Allah dan Rasul yang maha mengetahui. Lalu dijawab pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, itulah bunyi seketul batu. Seketul batu. Tak tahulah batunya besar mana. Tapi Nabi kata, itulah bunyi seketul batu yang dilepaskan daripada bumbung, daripada atap api neraka, daripada puncak api neraka. Dan bunyi gedebuk tadi, Nabi kata yang menggegarkan bumi Madinah ini, bunyi itu adalah bunyi yang seketul batu yang baru dilepaskan daripada bumbung atau atas neraka. Dan bunyi gedebuk tadi, bunyi batu tu baru sampai ke dasar, baru landing dekat dasar api neraka. Dan kata Nabi, batu itu telah berjalan dari atas ataupun dari bumbung sampailah ke lantai neraka ini, dan kamu baru dengar bunyi berdebuk tadi. Nabi kata batu itu memakan masa perjalanannya dari bumbung sampai ke dasar neraka ialah selama 70 tahun. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, kita nak bayang luasnya neraka Allah. Luasnya neraka Allah. Batu berjalan 70 tahun baru landing. Kita nak imagine dalam mana neraka tu. Oh, tak boleh bayang. Katalah saya panjat KLCC kan. Saya pun awal-awal ceramah tahun 2000 dulu. Saya pernah dijemput berceramah di Masjid KLCC. Bukan masjid, surau KLCC tingkat 2 tu, Petronas kan. Jemputan lepas tu, habis tu diorang bawa naik pergi tingkat berapa, 44 apa, yang ada jambatan tengah-tengah tu kan. Saya pernah naik tu. Itu rezeki jadi ustaz lah kan. Tempat orang tak payah nak masuk, kita masuk. Macam tu lah. Jadi katalah saya naik menara KLCC atau menara Kuala Lumpur kan. Saya ambil seketul batu bata. Katalah saya lepaskan daripada atas menara Kuala Lumpur tu, jatuh sampai ke jalan raya bawah. Agak-agak berapa saat? Kan? Katalah seminit lah. Seminit, boom. Seminit tu jarak dia setinggi menara Kuala Lumpur. 450 meter contoh lah. Bayang kalau batu tu berjalan 70 tahun. Saya pun baru 46 tau. Batu tu tak berhenti lagi tau. 70 pun dia berhenti tak. Bayangkan, ya Allah, dalam mana neraka tu. Sebab tu saya kata dah banyak kali, ustaz-ustaz lain pun ialah mengingatkan benda yang sama. Benda-benda azab, benda-benda yang penyiksaan yang Allah buat ni tidak ada taranya. Allah tidak pernah bermain-main dalam menghukum manusia. Macam saya katalah, Allah ni bila dia balas, memang kau-kau punya lah. Itu bahasa budak-budak hari ni kan. Dia balas tu memang padu punya. Tak padan dengan apa yang kita buat. Sahabat tengok kita Rocky Ahmad Noor, Sri Pristana jiran ni jiran. Ustaz SU3 Sri Pristana tu Surau Makmuriah kan. Ustaz pernah lah dijemput juga sesekali, 2, 3, 4 kali lah. Jadi berjiran lah. Jiran pun dengar juga kan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi sahabat sekalian, Allah ni, cuba kita tengok katalah ada satu orang ni, dia minum arak sikit, berzina sikit, berzina sikit lepas tu makan rasuah sikit, makan riba sikit, berjudi sikit kan. Mati tak bertaubat, tak semayang, tahu-tahu masuk neraka selama-lamanya. Nampak tak? Itu yang saya kata tadi. Memang tak padan. Kan? Memang tak padan. Mencuri sikit, menipu sikit, rasuah sikit, fitnah ulama sikit, maki tok guru sikit lah, hina agama sikit, mati masuk neraka selama-lamanya. Ui, memang tak padan. Jangan buat kerja lah. Memang tak padan. Sama macam syurga juga. Syurga pun sebenarnya tak padan juga.
kan? Kita semayang sikit, puasa sikit, pergi haji sekali, sedekah sikit, baca Quran sikit, berzikir sikit, istighfar sikit, selawat sikit, tolong orang sikit. Tahu-tahu masuk syurga selama-lamanya. Allahu Akbar. Tak padan, memang tak padan kan? Tambah musim-musim PKP ni kan. Jadi itu saya kata, buatlah baik. Walau sikit, walau banyak, itu bukan soal. Yang penting buat. Sikit pun on, banyak lagi cantik. Tak kisah sikit atau banyak, yang penting kebaikan tu kena buat. Kan? Ramai orang buat baik ni musim-musim PKP ni, seronok gitu. Pagi tadi saya pagi-pagi lepas subuh tadi dapat dah WhatsApp daripada jawatan kuasa Masjid Sarjana Utama ni lah, masjid besar tepi jalan tu. Dia WhatsApp, "Assalamualaikum Ustaz, macam mana Ustaz sepanjang PKP ni? Adakah Ustaz memerlukan apa dia panggil, infak barangan dapur?" Apa istilah ni tu? Gobok dapur kan, barangan dapur. Sebab semalam saya ada tengok dalam Facebook, diorang dah bungkus-bungkus lah untuk diagihkan kan pada mereka yang memerlukan. Lepas tu mungkin agaknya dia tanya, sebab saya duduk sini kan, Sarjana Utama, jadi dia tanyalah, adakah Ustaz memerlukan? Saya kata, so far setakat hari ni Alhamdulillah masih cukup lagi, ada lagi duitnya, ada lagi makanannya. Nanti bagilah pada orang lain yang lebih layak lah kan. Kita tak nak lah, kita ni masih orang kata ada lagi rezeki Allah bagi, tak apalah, kita guna apa yang ada lah, supaya apa yang rezeki itu boleh di-share pada orang-orang yang lain. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini yang saya sebutkan tadi, bahawasanya perjalanan hidup kita ni dia ada satu benda yang dipanggil ending, yang dipanggil penamat. Penamat ni ceritanya mati. Bila penamat itu datang, mati itu datang, itu yang saya sebut selalu, ustaz lain pun bagi tahu, banyak ruang-ruang yang sudah ditutup oleh Allah. Jadi sementara masih hidup ni lah kita nak beramal, kita nak orang kata buat baik kan, kita nak bersedekah, tambah pula hari Jumaat yang mulia ini. Ada orang dah tak kena hari dah tuan, punya teruk kan, punya teruknya PKP ni sampai dah tak tahu hari dah. Jadi sebab itu, apa yang penting pada kita hari ini, dalam tambah hari ni hari Jumaat kan, kita cubalah memperbanyakkan selawat. Selawat ni macam-macam selawat, macam-macam jenis, macam-macam kaedah, macam-macam bentuk, macam-macam nama selawat yang disusun oleh para alim ulama. Yang selawat-selawat ini semuanya menjurus ke arah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, memuliakan, mengangkat martabat Nabi. Kalau siapa yang biasa-biasa ikut kuliah-kuliah saya sebelum-sebelum ini, saya selalu syorkan ialah kalau boleh setiap hari kita cuba, ni saya pesan diri saya juga, kadang saya pun terlupa juga benda ni kan, kita pesan sama-sama, iaitu setiap hari jangan tinggal istighfar, jangan tinggal selawat Nabi. Selawat Nabi jangan tinggal, istighfar pun jangan tinggal. Kalau tanya saya sehari berapa nak selawat, berapa nak istighfar, ini bukan saya sebut ya, yang ulama cadang-cadangkan, setiap hari 300 kali istighfar, setiap hari 300 kali selawat. Wish, banyak Ustaz, 300. Kita kurang kan, 200 pun entahlah Ustaz kan. 100. Kalau 100 pun boleh tahan banyak Ustaz. Tak apa, kita buat macam ni, kita buat pelan-pelan. Mulai hari ini istighfar buatlah sikit-sikit dulu,
Yelah, sikit-sikit pun Nabi pun sehari 100 kali. Macam mana kita nak buat kurang daripada 100 kan? Malu kat Nabi. Nabi tak ada dosa. Tak ada dosa. Tak akan buat dosa. Tak ada dosa. Jaminan syurga pun istighfar minta ampun 70 ke 100 kali. Takkan kita sehari 5 kali kot kan? Malu kat Nabi. Malu ke Allah tak? Jadi kita buat atas kemampuan kita. Buat pelan-pelan lah, tak apa. Sikit-sikit pun tak apa. Kita buat slow-slow. Lama-lama kita upgrade. Sebab selawat ni penting. Tanda sayang, tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, tak usah tanya macam mana Rasulullah cinta pada kita. Apa bukti Nabi cinta kita? Yang tu tak payah tanyalah. Sebab Rasulullah ni dia sayang pada umatnya dengan qadar yang sangat luar biasa. Kan? Sangat luar biasa. Bukti dah banyak dah. Dari hidup sampailah Rasulullah mati. Sampailah bangun balik di padang mahsyar. Ibu-ibu sahabat, buka dalam kitab Mastika Hadis. Tajuk dia beriman dengan hari akhirat. Ujung-ujung sikitlah dalam kitab tu. Ada satu hadis yang sangat panjang. Hadis tu sangat panjang. Hadis itu menceritakan tentang apa yang berlaku bila dah kiamat, lepas tu bangkit manusia di padang mahsyar. Siapa orang pertama yang bangkit? Nabi kata, aku manusia pertama yang akan dibangkitkan Allah di padang mahsyar. Aku ni orang pertama yang bangkit, Nabi kata. Dan bila aku bangkit, benda pertama yang aku buat, kata Nabi, ialah aku akan bersihkan ni rambut, debu-debu tanah yang ada di kepala, yakni di rambut dan di janggutku, kata Nabi. Itu benda pertama yang bila aku bangkit, aku bersihkan tu debu-debu. Ialah bawa keluar daripada tanah kan? Bawa keluar daripada tanah. Dan Nabi kata, di depan aku ada Jibril, dan dalam riwayat disebut Buraq, binatang yang Nabi naik masa Isra' tu. Lalu apa jadi? Nabi pun tengok lapang, tak ada orang. Yang ada Jibril seorang. Nabi kenal lah Jibril kan, kawan baik Nabi masa di dunia dulu, hantar wahyu selalu. Lalu Nabi tanya Jibril, ya Jibril, ma hazal yaum? Wahai Jibril, hari apakah ini? Ni hari apa ni? Aku dekat mana ni? Lengang, lapang, seorang pun tak ada. Yang ada engkau seorang saja. Aku ada di mana sekarang ini? Dah, Nabi tanya Jibril. Lalu Jibril alaihi salam menjawab, wahai Rasulullah, inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhan kamu. Hari kebangkitan semula manusia di padang mahsyar. Hari kebangkitan semula manusia di padang mahsyar. Ni kamu berada di padang mahsyar ni, sebab itu lengang, tak ada siapa, sunyi sepi. Lalu Nabi terus menangis. Allahu Akbar. Nabi menangis, sahabat sekalian. Sambil menangis tu Nabi tanya, ya Jibril, aina ummati? Tengok sahabat, Nabi tanya, wahai Jibril, di manakah umat aku? Mana umat aku? Nabi tanya, aina ummati? Mana umat aku? Nabi tidak tanya, mana isteri-isteri aku? Mana sahabat qarib aku? Mana anak cucu aku? Tak. Terus perkataan pertama, aina ummati. Sayangnya Nabi pada kita sambil menangis teresak-esak. Nabi tanya Jibril, aina ummati? Allahu Akbar. Susah nak cakap tuan-tuan. Sayangnya Nabi punya hebat pada kita tak? Jadi kita pula buat lebih kurang macam ni. Allah, hai sayang, selawat pun tak mau. Baik, geram ni, geram kan. Balik cerita Nabi tadi. Lalu Jibril menjawab, wahai Rasulullah,
kamu orang pertama yang Allah bangkitkan di padang mahsyar. InsyaAllah, kata Jibril, umat kamu akan menyusul selepas ini. Umat kamu diberi penghormatan oleh Allah, umat yang pertama yang akan dibangkitkan di belakang kamu di padang mahsyar. Nabi dengar yang tu baru Nabi lega rasanya. Nabi rasa lapang dada. Allahu Akbar, sahabat sekalian. Cuba tengok sayangnya Nabi pada kita. Kita apa bukti sayang ke Nabi? Selawat pun tidak. Kan? Ikut sunnah pun entah mana-mana. Ada orang teruk lagi maki Nabi, maki ulama. Jangan tuan-tuan. Ulama ni dia ada darjat yang tinggi tau pada sisi Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, kata Allah, orang yang paling takut kepada aku di kalangan kamu ialah para alim ulama. Jadi tolonglah dalam hidup ni kita belajar sikit menghormati ulama, menyayangi ulama, mencintai ulama. Jangan kita hina, kita caci maki. Sebab ulama ni perangai dia, bila orang maki hamun dia pun orang diam aja. Dia diam aja, kan? Dia takkan menjawab, dia takkan membalas, kerana sifat tawaduk yang ada pada para alim ulama hari ni dan ulama dulu. Mereka takkan berbalah punya. Orang hina pun dia diam gitu je, kan? Tapi jangan lupa, Nabi sebut daging ulama itu beracun. Tak, daging ulama tu beracun. Maksudnya jangan sentuh. Selagi kena racun tu, tak pasal-pasal kita hidup menderita. Macam orang kena racun, kan? Hidup merana, hidup jadi tonggang langgang, hidup hilang keberkatan. Jadi saya merayulah pada pagi Jumaat ini mereka-mereka yang masih seronok mencaci ulama, memfitnah ulama, mengedit gambar-gambar ulama, kan, berpeluk pula dengan perempuan sambil pegang arak. Tak usahlah, bertaubatlah sementara masih hidup. Minta ampunlah dengan Allah, minta maaf dengan orang yang kita fitnah. Nanti dah mati, kita nak cari di padang mahsyar, kita nak cari macam mana besok? Dah nak merangkak di padang mahsyar tu, jangan buat main. Bukan orang Malaysia je ada di padang mahsyar, satu dunia sejak zaman Nabi Adam punyalah ramai umat. Kita nak cari macam mana, kan? Jadi tak usahlah, biar kita hidup betul-betul berpaksikan agama, biar kita hidup benar-benar menurut apa yang Islam ajarkan pada kita. Sebab sahabat sekalian, ayat 14 yang kita bismillah, ayat 14 yang kita sharekan tadi di awal tadi. Kak Zah baru masuk busy kot Kak Zah hari ni, lewat sikit. Baik, apa tadi? Ayat 14 yang kita baca tadi tak? Allah warning kepada manusia-manusia yang melupakan hari akhirat, yang melupakan hari pembalasan. Allah kata nanti korang akan rasa azab yang sangat pedih. Fazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Allah kata rasakan dengan perbuatan yang kamu dah buat di dunia dulu. Perbuatan degil, perbuatan ingkar, perbuatan melawan, perbuatan tak mau dengar cakap Allah. Memanglah perangai manusia ni, dia sebenarnya susah nak ikut, nak menurut, nak patuh apa yang orang suruh buat. Biasanya memang macam tu. Dalam pepatah Arab pun disebut, an-nasu harisun ala ma muni'a. An-nasu harisun ala ma muni'a. Manusia
akan tamak melakukan apa yang orang tak bagi buat. Itu perangai kita. Bila suruh tak buat, yang dilarang itu yang suka buat, kan? Perangai manusia. Dilarang memandu laju 18 ditekannya. Dilarang memotong double line, potong. Dah kata jangan, dia akan buat. Suami isteri pula kata ke lelaki, kan, abang jangan kahwin lagi, 3 dah dipasang. contoh dah. Bila suruh tak buat. Macam kita lah, kecil-kecil kan, panjat pokok manggis, mak kata jangan panjat, jatuh. Tak tengok, sampai dah puncak pokok manggis. Bila kata jangan panjat, lagi tinggi kita naik, kan. Perangai manusia memang macam tu. Bila dilarang, dia akan buat. Bila mak kita kata panjat lagi, tahu-tahu tu dah turun ke bawah pula dah, kan. Elok je dah ada atas tanah. Pasal mak kita kata panjat lagi, tahu dia takut, turun dia ke bawah, kan. Itu perangai manusia, sahabat sekalian. Jadi sebab itu, apa yang penting di perakhiran kuliah kita ni, saya sebut tadi, istighfar dengan selawat jangan tinggal, especially selawat Nabi. Hari Jumaat, tolonglah saya pesan ke diri saya, lebihkan selawat berbanding hari-hari biasa yang lain. Sebab hari ini dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kan, Sayyidul Ayyam. Dia Jumaat ni dia penghulu, ketua. Dalam seminggu dia ketua. Ramadan dia ketua, dalam 11 bulan, 12 bulan tu dia ketua. Sayyidul Syuhur dia panggil. Yang ini Jumaat Sayyidul Ayyam. Jadi sahabat sekalian, selawat ni banyak jenis, kan. Dan saya sarankan tu bukan apa, sebab arahan tu Allah yang buat keluar, kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ini yang saya selalu sebut. Dalam banyak-banyak ibadah dalam Islam, jarang yang istilahnya Allah join venture, JV. Allah join sekali. Semayang, kita je semayang, kan. Allah tak semayang. Puasa, kita saja puasa, Allah tak puasa. Kita je berbuka, Allah tak berbuka pun. Pergi haji, kita je yang tawaf, kita je sa'i, kita je melontar, Allah tak buat. Tapi bila mari dengan selawat, bukan Allah saja, malaikat pun sama. Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Maknanya apa ni, sahabat sekalian? Ini ulama kata benda yang besar. Selawat ni benda besar, kan. Sebagai bukti kita sayang pada Nabi, kita cinta pada Nabi, kita ikut Nabi, kita raikan apa yang Rasulullah ajar pada kita. Jangan main-main, sahabat. Jasa Nabi terlalu besar pada kita. Kecintaan Nabi pada umat yang saya nyatakan tadi baru satu contoh, kan. Berlambak lagi contoh lain yang Nabi asyik memikirkan pasal kita. Kita tak pernah fikir pasal Nabi. Kita tak pernah pun duduk seorang ke tak dengan keluarga, muhasabah, fikir ya Allah kesian Nabi, kan. Macam kita pergi umrah lah, kan. Kita pergi umrah naik bas, Muhammad Hisham, terbaik, terima kasih Ustaz, thank you bro, Muhammad Hisham, kawan sekolah juga ni, rasanya kawan sekolah, kan. Tengok nama tu kenal lah. Jadi sahabat sekalian, tolonglah, kan. Bila kita pergi umrah, kan, ni umrah dah kena blok pula, jadi sabar dulu. Bila kita pergi umrah Mekah Madinah, kan, kita naik bas 5-6 jam sampai. Itu pun kadang mengeluh, kan, merungut, komplain, cakap banyak, macam-macam, kan. Bayang Nabi hijrah dulu berapa hari agak-agak boleh sampai. Ada riwayat kata 2 minggu.
kan. Nabi berjalan kaki Mekah ke Madinah, panas terik. Nabi berjalan dengan Abi Bakrin, dengan seorang lagi penunjuk jalan. Perjalanan kalau hari ini lebih kurang 500 km. Itu pun sampai sekitarnya dia panggil 4-5 jam atau 6 jam lah, standard lah. Kalau musim haji lambat lagi lah, banyak apa dipanggil taftish ni macam checkpoint lah, dia banyak checkpoint. Jadi kita bersyukur. Bayang Nabi dulu naik unta, naik kuda ke apa kan, panas terik, berhenti singgah makan tak cukup. Yang belakang kena kejar dengan musuh lagi kan, menyembunyi dalam gua, susahnya Nabi demi nak menyenangkan umat. Tiba-tiba kita hari ni buat lebih kurang, maki agama, maki Nabi, hina Islam. Allahu Akbar. Ada video yang viral baru ni kan, orang Melayu yang murtad, bangga pula murtad, anak-anak murtad. Jadi na'udzubillah lah, jangan kan Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya nak tutup kuliah pagi ni dengan ayat ni. Allah kata, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati, wala tamutunna, jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan tunduk, menurut dan patuh pada segala arahan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Allah pesan pada kita, janganlah mati selain daripada kita masih menganut Islam. Yang murtad-murtad ni kita doakanlah, mudah-mudahan ada cahaya di hujung kehidupan mereka untuk berpatah balik kepada agama. Kalau mereka kekal dalam agama yang lain, murtad, mati confirm masuk api neraka. Sejahat-jahat orang Islam pun kalau dia mati masuk neraka, selagi dia ada secebis iman, tauhid dan akidahnya pada Allah, dia ada peluang masuk syurga. Kafir saja tak ada peluang, Allah tutup rapat-rapat, duduk rentunglah dalam neraka itu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi sahabat sekalian, itu yang boleh saya share sedikit pada pagi ini. Saya ucap terima kasih pada semua yang menonton, yang komen, yang share, yang sudi kan, yang sudi mendengar. Sama-sama Pak Yat, sama-sama Azam, terima kasih Azam, tolong tulis reminder tu. Jadi sebagai peringatan terakhir, yang pertama, jangan lupa pukul 12 kejap lagi kita ada satu lagi live special ni, Tazkirah Jumaat pukul 12 insya-Allah di channel yang sama, audio kuliah Kekanda Al-Fadil Ustaz Salahuddin Nasir. Ustaz Salahuddin ni abang saya, dia baru join audio kuliah. Dia semangat nak masuk. Saya kata boleh bang, tak ada masalah. Sebab saya yang jaga audio kuliah kan, saya penasihat. Jadi on lah, tak ada masalah kan. Okey. Jadi nombor 1 kita ada Ustaz Salahuddin Nasir pukul 12 kejap lagi, Tazkirah Jumaat. Kita ready lah, ni setengah jam ni kita rehat sekejap, nanti kita sambung balik. Kan hari ni kuliah kita bertali arus insya-Allah. Dan lepas tu pukul 2.30 di Facebook Ustazah Asma Harun, kita ada Ustazah Asma dengan Datuk Siti Nurhaliza lah insya-Allah pukul 2.30 petang ni. Okey, Zulkifli Daud, terima kasih banyak. Pakat ambil nombor akaun. Pakat sedekah. Ada tu nombor akaun tu. Nombor akaun. Kan? Nombor akaun audio kuliah ada di situ. Tu bukan akaun saya ya, akaun audio kuliah. Jadi hari Jumaat ni pakat-pakat sedekah lah tak? Kita infakkan dalam tu, dalam akaun Fastaqim Global tu, Maybank. Mudah-mudahan
kita akan gunakan duit itu untuk infak juga pada mereka yang memerlukan, mungkin juga pada asatizah dan program-program live kita, insya-Allah. Oh, terima kasih Sofian. Petang ni pukul 4. Dah confirm pukul 4 tu. Sebab Ustaz tak dapat apa-apa lagi tu, tapi rasa memang dengarnya hari ni lah. Pukul 4 nanti ada pengumuman PKP, sama ada dilanjut atau tidak. Tapi rasa-rasanya macam lanjut aja, rasa-rasanya tu kan. Gaya-gayanya mau 2 minggu lagi tu kan. Wallahualam, apa pun kita tunggu. Sebab apa? Sebab tak salah Ustaz, saya ikut orang kuat rupanya. Orang kuat apa tu Siti? Siti cute. Orang kuat apa tu? Kuat makan. Baik. Okey, pukul 4 ni ikut laporan anak murid saya ni, Sofian ni, daripada Pening. PM akan umum kan pukul 4. Jadi sekiranya tak ada lanjutan lagi selepas 14 April, alhamdulillah. Tapi dengar-dengar pun, walaupun tiada lanjutan, tetap juga perhimpunan awam tu tidak dibenarkan kan. Macam itu ada tempoh juga tu, macam convocation. Saya pun risau juga, takut kuliah pun tak boleh kan, tarawih, itu himpunan. Jadi tak tahulah Sofian, kita tengok macam mana. Yalah, sebab saya ada kembara ilmu Pulau Pinang tu kan. Saya dengan Sofian dah atur 2 bulan lepas. Berapa bulan belas kan, 18, 19 macam tu, Ustaz tak ingat lah. 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad, 18, 19, 20 ke apa, seminggu sebelum puasa kan. Tak apalah, ada rezeki kita pergi Pening, tak ada rezeki kita live macam ni je lah, 4 gayanya tak. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Nur Sahalina, Ahmad Saidin, Siti Cute, Singapura kan. Tak salah Ustaz, saya ikut orang kuat rupanya. Saya tak tahu orang kuat apa ni. Orang kuat makan ke ke orang kuat audio kuliah, kan. Saya tak ada apa pun dalam audio kuliah ni, saya hanya penasihat. Itu aja. Penasihat yang apa, yang aturkan kuliah. Tapi macam bila buat kuliah live tu, kalau saya memang saya buat sendirilah kan. Itu saya buat sendiri, tak ada kru apa pun, saya seorang je. Tapi yang ustaz lain, kadang-kadang ada kru kita yang tolong buat. Saya penasihat saja. Menasihat dan memantau lah, tengok perjalanan audio kuliah ni, supaya dia tak terpesong lah. Muhammad Khuzaimi, baru sedap sikit masuk YDP Gombak. InsyaAllah. Ustaz Salihuddin Nasir, pukul 12 kejap lagi, Tazkirah live. Terima kasih Kak Nirma Singapura. Halim Nasir Ustaz Halim Nasir ni kekanda saya lah, abang yang saya kasihi, insyaAllah. Sungai Petani, Ustaz Halim tak ada live ke malam ni? Bila nak join audio kuliah? Kan, orang kuat audio kuliah, mak mertua saya Singapura, OPR Singapura. Seorang dia terkandas kat JB. Oh, kesian. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan mak mertua Siti, InsyaAllah. Khuzaini, kau jangan macam-macam nak awam pula kat Ustaz Alim tu. Terima kasih Ustaz, ilmu yang sangat padat, InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Syarifah. Abang Yub, tengok Ustaz Alim dah jawab tu. Kan, itu bahasa Minang kau. Tak boleh faham punya. Yang faham kami bertiga je. Abang Yub kena kursus, dengan kami baru faham apa yang elak kan. Bahaya tu. Nasaruddin, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Syahrudin, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan panjang umur, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa pagi besok lah. Kan, untuk sahabat yang baru join ni, kuliah saya setiap hari, setiap pagi
sepanjang tempoh PKP ni. Kalau berlanjut pula, panjang lagi lah kuliah online kita setiap pagi pukul 10.30. 10.30, 10.40 macam tu lah. InsyaAllah. Okey. Panjang umur kita jumpa insyaAllah. Muhammad Kuzaimi, kasih link video live Ustaz Alim masuk audio kuliah. Beres. Kita tanya Tuan Badan lah. Kalau Tuan Badan nak join, kita seludup dia masuk. Tak ada masalah. No problem. Betul lah Abang Gok. Betul lah, kena kursus bahasa Minang kan, baru boleh faham. Nur Sahaliza Ahmad Saidin, Alhamdulillah sejak dengar kuliah Ustaz banyak ilmu dapat. Alhamdulillah. Bukan kuliah saya je, kuliah Ustaz lain pun sama kan, banyak ilmu juga insyaAllah. Terima kasihlah. Saya sangat menghargai semua sahabat yang sentiasa join audio kuliah dan page-page kuliah yang lain. Kita ada apa lagi, audio kuliah, zone kuliah, kita ada online majlis ilmu, kita ada ceramah ustaz-ustazah, kita ada macam-macam page-page yang mengonlinekan kuliah ustaz setiap hari lah, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Salam Jumaat buat semua. Yang lelaki dah tak ada dah semain Jumaat ni, kali ke berapa dah ni? Kali keempat ketiga keempat. Masuk 4 minggu dah kot. 4 minggu dah. Jadi apa pun, yang penting sekarang ni kita kena akur dengan arahan pemerintah, ulul amri. Itu arahan yang wajib dan kita kena akur lah, ya. Dan terima kasih pada semua yang menyokong audio kuliah dan bolehlah infak pada akaun audio kuliah tu untuk membantu kami dalam melaksanakan kerja-kerja online di seluruh dunia pula lah, di seluruh negara insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita doa yang terbaik untuk negara kita, mudah-mudahan terus aman damai, terus selamat. Yang mana sakit COVID-19 kita doakan mudah-mudahan sembuh. Kita yang tak ada apa urusan, duduk diam-diam saja di rumah kan, banyak aktiviti yang boleh kita buat. Banyak aktiviti kan. Jadi kalau tuan-tuan rasa seronok dengan audio kuliah ni, boleh share-sharekan lah kan. Sebab kami sendiri ni dalam audio kuliah ni, dalam tim audio kuliah, memang kita sentiasa berusaha untuk menghidangkan kuliah-kuliah yang terbaik lah. Kita akan cuba buat yang terbaik, walaupun kadang-kadang ada juga isu-isu yang timbul sedikit sebanyak, kami cuba tangani dengan sebaik-baik mungkin lah insya-Allah. Terima kasih juga Norati Nur Syahaliza, terima kasih. Haryati Sin, terima kasih. Itulah dah kena kurung ni kan. Sebab ustaz-ustaz ni dia macam ni, bila tak boleh bercakap, dia mungkin boleh membawa pada kemurungan. Kan, sebab dah hari-hari bercakap, jadi terpaksalah hari-hari berceramah juga kan. Dah itu je kerja. Kalau tak dapat mic ni, jadi macam kemurungan pula dah. Itulah ceritanya. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih yang selalu share juga. Terima kasih banyak. So jangan lupa 20 minit daripada sekarang, channel yang sama Ustaz Salahuddin Nasir, dan 2.30 di Facebook Ustazah Asma Arun bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza. Itu pun satu regu yang canggih juga tu. Mana tahu lepas ni ustaz pula dengan artis ke apa kan. Manalah tahu, kita ni siapa lah, ustaz kampung je. Baik, okey, terima kasih Langkapi Jahaya Hassan, terima kasih semua daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia pun ada, Medan Indonesia. Terima kasih banyak. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi Jumaat yang mulia ini. Sama-sama kita baca tasbih kafarah suratul As dan kita tutup dengan bacaan doa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. Allahumma zakirna ma nasina. Ya Allah Tuhan kami, peringatkanlah kami barang yang kami sudah lupa ya Allah. Wa 'allimna ma jahilna, dan ajarkan pada kami apa-apa yang kami jahil dalam kehidupan ini ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.